Hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda fiction sains dari 1997, bertajuk Contact. Filem ini bermula dengan pemandangan bumi dari orbit dan trek audio yang boleh dikenal pasti siaran besar-besaran dari seluruh dunia. Tembakan tiba-tiba mula menjauh dari bumi pada kelajuan yang tidak terduga, melepasi Marikh, sabuk asteroid sistem Suria, Mushtari, cincin Zuhal dan keluar dari sistem Suria kami. Perjalanan berjalan lebih cepat, kelihatan lebih pantas daripada cahaya, ke nebula Helang, dan keluar dari galaksi Bima Sakti, menyeberangi rukun ciptaan. Perjalanan membawa kita melalui galaksi lain, sebelum tiba dalam medan berpuluh-puluh ribu galaksi. Kami mengembara melalui pandangan Ellie Arroway, sedikit gadis yang mengulangi ucapan radio HAM, CQ, di dalam bilik tidurnya selepas beberapa saat. Ellie mempunyai bakat dalam bidang sains, dan bapanya menggalakkan dia menggunakan radio HAM untuk bercakap dengan orang di bandar lain. Ellie berkomunikasi dengan seseorang di Pensacola, Florida, hampir 1,000 batu jauhnya, dari rumahnya di Madison, Wisconsin. Ellie bertanya pada malam itu, jika dia mungkin mempunyai pemancar yang cukup kuat untuk berkomunikasi dengan ibunya yang telah meninggal dunia, yang meninggal semasa bersalin. Bapa Ellie berkata dia tidak tahu, tetapi jika dia cukup berazam, dia pasti dapat menyelesaikan pencapaian seperti itu suatu hari nanti. Bapa Ellie meninggal dunia semasa mereka mengamati bintang pada suatu malam. Ellie nampaknya menyalahkan dirinya sendiri, kerana gagal memberikan bapanya ubat jantung tepat pada masanya. Ellie membesar menjadi ahli astronomi yang cemerlang, yang menerima ijazahnya dan menyertai SETI, cari Institut Perisikan Luar Bumi, di Arecibo, Puerto Rico. Ken, seorang lagi ahli astrofizik, yang buta tetapi mempunyai pendengaran yang luar biasa, menyertainya. Ellie bertemu dengan Palmer Joss, seorang pemikir rohani yang berpengaruh di Arecibo, dan mempunyai hubungan yang sengit dan pendek tetapi percintaan yang jauh dengannya. Dia menemui kompas mainan dalam kotak Cracker Jack suatu hari, dan menawarkannya kepadanya, supaya dia tidak tersesat, dan itu boleh menyelamatkan nyawanya suatu hari nanti. Palmer mahu meneruskan hubungan romantis dengan Ellie, tetapi dia mahu taksub dengan pemburu. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih untuk kehidupan luar angkasa. Ellie berang apabila penyeliannya, David Drumlin, membatalkan dana untuk pasukannya. Drumlin menghukumnya kerana membazir masa dengan karut, selepas dia terlibat dalam perbualan yang gairah mempertahankan kerjanya. Mengambil tindakan, Ellie dan rakan sekerjanya bersatu, cuba mendapatkan wang persendirian inisiatif mereka. Ellie dan anak kapalnya menghabiskan 18 bulan mencari dermawan mereka, sebelum menemuinya dalam bentuk S.R. Harden, pelabur kaya yang terkenal dengan daya ciptanya, tetapi telah tidak disukai oleh komuniti saintifik. Ellie membesar marah semasa pembentangan kepada lembaga pengarah Harden Industries, apabila nampaknya lembaga itu tidak berminat untuk menaja konsepnya. Ellie menerima panggilan telefon yang tidak dijangka daripada salah seorang ahli lembaga, memberitahunya bahawa dia telah menerima dananya. Terima kasih, kata Ellie, sambil merenung kamera pengawasan berdekatan. Terima kasih kepada sokongan Harden, Ellie kini mempunyai akses kepada VLA, Very Large Array, di New Mexico, sebuah kemudahan dengan 27 hidangan antena radio besar, yang dia gunakan untuk meneruskan usahanya. Drumlin dan komuniti saintifik juga tidak ketinggalan di sini. Walaupun Ellie mengejar tanpa henti, dan reputasi untuk percubaan pelik, projek itu masih dalam bahaya ditutup, selepas Drumlin meyakinkan komuniti saintifik bahawa ia adalah pembaziran sumber, walaupun Harden Industries menswastakan semua pembiayaan untuk projek itu. Ellie, sebaliknya, bertegas untuk tidak berputus asa. Dia mengesan isyarat yang kuat pada suatu petang, sambil mendengar dengan teliti. Pasukannya menyahkot isyarat, yang mula menghantar corak nombor perdana. Mereka menetapkan bahawa ia datang dari bintang Vega, yang telah disahkan oleh orang lain di seluruh dunia, dan ia tidak dapat dinafikan dan berkuasa daya berdenyutnya, yang serupa dengan degupan jantung. Kerana VLA hanya dihalakan ke arah Vega untuk masa yang terhad, ahli astronomi lain dari seluruh dunia digunakan untuk merakam isyarat. Drumlin memasuki tempat kejadian sejurus selepas itu, mengambil pujian atas kerja keras Ellie. Ellie juga berada di bawah tekanan daripada penasihat keselamatan negara Presiden, Michael Kitts, yang mahu menjadikan projek itu ketenteraan, kerana percaya bahawa Ellie telah menjejaskan keselamatan negara, kerana bangsa lain telah mendengar mesej itu.
Sebaliknya, mesej dihantar masuk denyutan yang sama dengan nombor perdana, seperti yang dijelaskan oleh Ellie, menunjukkan bahawa matematik ialah bahasa global, dan bahawa mesej itu bukan ditujukan hanya untuk Amerika Syarikat atau kerajaannya. Apabila suapan video Hitler ditemui, digabungkan ke dalam pola nadi nombor perdana Kitz dan pembantunya Rachel Konstantin, maklumkan Presiden. Ia adalah dari Sukan Olimpik 1936 apabila isyarat televisyen pertama yang berkuasa. Sepatutnya keluar dari suasana telah disiarkan, tetapi implikasinya teruk. Mereka tertanya-tanya sama ada perisikan asing melihat Hitler sebagai sekutu, atau hanya memulangkan isyarat kepada bumi. Pergerakan fundamentalis adalah bimbang, menurut Richard Rank, yang merupakan jurucakap hak agama. Beribu-ribu orang tiba di kemudahan VLA di New Mexico di pada masa yang sama, berharap untuk mendengar isyarat. Orang lain, seperti seorang ahli agama bernama Joseph, telah datang mengutuk Ellie dan yang lain, berkhutbah menentang sains, dan mengatakan bahawa Tuhan tinggal di Vega. Tidak lama kemudian, didapati bahawa isyarat TV mengandungi banyak halaman data digital, berjumlah lebih 60,000. Ellie kemudiannya menyerahkan kawalan penyahkodan, tetapi sudut-sudut halaman, nampaknya masih tidak dapat berbaris selepas beberapa bulan. Ellie menerima jawapannya tidak lama selepas itu, dalam bentuk Hardin sendiri, yang bertemu dengannya secara diam-diam. Hardin menunjukkan pemahaman yang menyeluruh tentang Ellie, menyatakan bahawa dia lebih suka mengetahui sebanyak mungkin tentang asetnya. Salah satu klip video yang dia mainkan ialah tentang Ellie yang memberikan pembentangan kepada lembaga pengarah syarikatnya, membayangkan bahawa dia adalah orang yang membuat panggilan telefon, yang memperoleh Ellie wangnya. Ellie pada mulanya bermusuhan, menuduh telah menjejaskan keselamatan projek, tetapi dia berlembut, apabila Hardin memberitahunya dia hampir mati, dan mahu memberikan sesuatu kembali kepada dunia, yang disalahgunakannya selama beberapa dekad untuk mencipta wangnya. Menurut Hardin, Ellie dan krunya telah menyahkut halaman dalam 2 dimensi sahaja. The halaman, nampaknya dibuat dalam 3 dimensi oleh intelek yang lebih suka beroperasi dalam hal ini fashion. Ellie dapat mencari primer, atau kunci untuk menyahkut mesej makhluk asing itu, akibatnya daripada wahyu ini. Nampaknya terdapat rancangan terkandung di antara halaman tersebut. Sedangkan Ellie percaya mereka adalah kenderaan, Kitz dan butiran keselamatannya percaya bahawa mereka adalah sejenis senjata, berdasarkan andaian, bahawa sebarang bentuk kehidupan luar angkasa akan memusuhi manusia. Pasukan penyahkodan mendapati, bahawa reka bentuk adalah untuk cara pengangkutan, dan sertakan gambar orang seperti manusia. Pembinaan mesin itu dijangka menelan kos sekitar $300 bilion, dengan beberapa negara bersaing untuk mengambil bahagian dalam pembinaan, atau mempunyai perwakilan dari negara mereka, bersaing untuk mendapatkan peluang mengembara dalam mesin. Satu jawatan kuasa khas dibentuk, untuk memilih calon terbaik untuk perjalanan itu. Ellie terkejut, apabila Drumlin meletakkan jawatannya untuk bertanding jawatan. Ellie juga seorang calon, dan dia mara kepusingan akhir. Prospek Ellie untuk mendapatkan yang dipilih akan dirugikan, apabila Palmer, seorang ahli panel, bertanya sama ada dia percaya kepada Tuhan. Ellie menjawab soalan dengan cara bulat, dengan enggan memberikan jawapan yang jelas. Drumlin mengambil alih kegagapannya, dan bercakap dengan penuh semangat menggunakan Tuhan dalam kata-kata terakhirnya. Sikapnya yang megah di hadapan panel berbaloi dan dia dipilih untuk mengembara. Palmer's kenyataan, bahawa dia tidak boleh memilih seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, membuatkan Ellie rasa tertipu. Ellie menjerit ganas kepadanya, mendakwa bahawa dia mendedahkan kebenaran, manakala Drumlin hanya memberitahu mereka apa yang mereka mahu dengar. Dia kemudian memberikannya kompas yang diberikan kepadanya. Mesin besar itu siap di Cape Canaveral, selepas beberapa tahun pembangunan, dan percubaan pertamanya disiarkan pada semua rangkaian berita utama. Ellie diberi kuasa untuk menjadi sebahagian daripada kru kawalan ujian di kawalan misi NASA, manakala Drumlin menyelia ujian daripada mesin itu. Segala-galanya nampaknya berjalan lancar dalam ujian, sehingga kamera keselamatan menangkap Joseph, yang sebelum ini dilihat Ellie bercakap menentang projek di VLA di New Mexico, menyamar dengan pakaian juruteknik yang dicuri, dan membawa bahan letupan yang diikat padanya dada pada gantri mesin.
Grumlin dan sekumpulan lelaki cuba menangkapnya, tetapi Joseph meletupkan bahan letupan, membunuh mesin dan semua orang di dalamnya termasuk Grumlin. Ellie kembali ke VLA, kecewa kerana penemuannya, dan sebarang prospek untuk dihubungi. Kedua-duanya telah hilang. Dia terkejut apabila menemui pautan naik satelit di flightnya lewat petang itu. Pautan atas menghubungkannya ke stesen angkasa Mir, yang kini telah menjadi kediaman SR Harden, dalam usaha untuk menghentikan penyakit maut, iaitu memakan dia hidup-hidup. Dengan gembiranya, Harden mendedahkan kepada Ellie bahawa perniagaannya telah membina mesin kedua secara rahsia pada orang Jepun Pulau Hokkaido, dan dia mahu dia pergi kali ini. Ellie diangkut ke kapal khas tidak jauh dari tapak tempat dia disambut oleh kru mesin dan diberi taklimat pra-penerbangan yang merangkumi segala-galanya, daripada bekalan hidup hingga pil bunuh diri, sekiranya dia terkandas di angkasa. Dia bertemu semula dengan Palmer sejurus sebelum perjalanan, dan dia mengembalikan kompasnya yang diberikannya pada pertemuan mereka sebelum ini. Dia kemudian berkata bahawa dia telah berkembang untuk mengambil berat tentangnya, dan bahawa dia sebelum ini tidak mahu dia pergi kerana dia takut dia tidak akan kembali. Selepas itu, Ellie dimuatkan ke dalam pod pengangkutan. Mesin dihidupkan, dan operasi adalah sangat kuat, dan hubungan video audio dengan Ellie boleh dikatakan hilang dalam pengeluaran tenaga besar mesin. Ken, yang hanya boleh mendengar suaranya gangguan, mendengar dia berkata, "Baiklah untuk pergi." Pod didorong ke dalam teras mesin, dan dia nampaknya melalui berbilang lubang cacing, menyaksikan peralatan pelik dan kota metropolis di planet yang jauh. Ellie keluar dari kerusi kurungan pod pada satu ketika, untuk meraih kerusi Palmer kompas, yang telah terlepas dari lehernya. Kerusi itu tercabut daripada pengancingnya dan terhantuk ke sisi pod, membuktikan ramalan Palmer, bahawa kompas akan menyelamatkan nyawanya suatu hari nanti. The Lucina Pod memaparkan acara angkasa yang mempesonakan, sambil Ellie mengintai melalui salah satu dindingnya. Dia terapung ke pendaratan yang aman di kawasan pantai berpasir, sebelum dia sedar, ia adalah serupa kepada yang dilukisnya tentang Pensacola semasa kecil. Dia mengesan gambar berkilauan bergerak terhadapnya secara tiba-tiba. Dia terkejut apabila mendapati ayahnya semakin dekat. Namun, dia segera menyedari bahawa segala-galanya, pantai, rupa bapanya, adalah ayalan imajinasinya, kerana makhluk asing telah merampas kenangan dan idea dari kepalanya, dan telah menyamar sebagai bapanya. Ini, dia berpendapat, adalah kaedah untuk mereka membuat sesuatu lebih menyenangkan baginya. Luar angkasa mendedahkan bahawa Olimpik 1936 disiarkan. Isyarat ialah cara makhluk asing mengetahui tentang bumi, dan bahawa terdapat banyak lagi di luar sana di angkasa. Bila Ellie bertanyakan tentang sistem pengangkutan, makhluk asing itu berkata bahawa spesies mereka menemuinya, tetapi tidak tahu siapa yang menciptanya. Ellie ingin bertanya lebih banyak soalan, tetapi makhluk asing itu mengatakan bahawa dia ada untuk pulang ke rumah, dan manusia akan melakukan yang lain. Langit di atasnya berubah menjadi lubang cacing, dan dia lenyap. Pod mendarat di jaring, dan pengarah misi memberitahunya ada tidak berfungsi, kerana pod baru sahaja jatuh melalui mesin. Selepas peristiwa ini, Kitts meletak jawatan sebagai penasihat keselamatan negara, dan mengadakan siasatan untuk mengukur sama ada semuanya tipu atau satu fakta. Selepas perbicaraan tamat, Elle dibawa ke sebuah kereta tempat Palmer memberitahunya bahawa dia mempercayainya. Ellie dianugerahkan geran untuk meneruskan kerjanya tidak lama kemudian. Dia mengadakan lawatan ke VLA kemudahan kepada sekumpulan murid sekolah rendah. Apabila salah seorang daripada mereka menyoal jika mungkin ada yang lain tinggal di angkasa, dia berkata, jika tidak ada, maka ia akan menjadi pembaziran ruang yang mengerikan, menggemakannya sikap ayah dari kecil. Filem ini diakhiri dengan gambar dia meneruskan kerjanya. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.